Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Berita malam dimulakan mengenai sambutan awal Muharram 1444 Hijrah peringkat negeri Sarawak yang diadakan di Masjid Baharu Sebuyau pada Jumaat. Sekitar 1,500 umat Islam telah menyertai majlis bacaan Yasin serta doa akhir dan awal tahun pada majlis tersebut yang turut dihadiri Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Sebuyau Datuk Julaihi Narawi yang mewakili Premier Sarawak serta tetamu-tetamu jemputan yang lain. Majlis dimulakan dengan bacaan doa akhir tahun disusuli dengan solat maghrib secara berjemaah. Ia kemudiannya diteruskan dengan bacaan doa awal tahun serta bacaan Yasin yang dipimpin oleh Imam Besar Negeri Sarawak Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad. Majlis turut diisi dengan program Tazkirah Ma'al Hijrah bertajuk Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran oleh Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah Dr. Sarip Adul. Awal Muharram yang juga sinonim dengan panggilan Ma'al Hijrah merupakan salah satu hari penting bagi seluruh umat Islam. Ia diraihkan sebagai memperingati peristiwa penghijrahan junjungan besar Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah demi memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara itu, kira-kira 1,500 tetamu menghadiri Majlis Forum Perdana Ehwal Islam sempena sambutan Ma'al Hijrah 1444 Hijrah peringkat negeri Sarawak yang diadakan di Masjid Baharu Sebuyau pada Khamis. Program keagamaan anjuran jawatankuasa sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sarawak itu diserikan lagi dengan kehadiran Datuk Julaihi serta isteri Datin Saadiyah Buji. Bertemakan Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran, forum tersebut menampilkan ahli panel terdiri daripada Mufti Negeri Sarawak Datuk Kipli Yassin, Timbalan Dekan Jaringan dan Amlunai Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah Dr. Sarip Adul serta moderator program Forum Perdana Ehwal Islam Ustaz Muhammad Hariri Muhammad Daud. Penyampaian cenderamata kepada ahli-ahli panel serta moderator telah disempurnakan oleh Datuk Julaihi di penghujung majlis. Laporan selanjutnya. Pelbagai aktiviti menarik bertemakan kesihatan diadakan bagi memeriahkan sambutan Pesta Selangau 2022 yang sedang berlangsung. Hari ketiga Pesta Anjuran Majlis Daerah Luar Bandar Sibu SRDC pada Sabtu diserikan dengan kehadiran Ahli Dewan Negara Rita Sarimah Patrick Insol yang seterusnya merasmi dan melepaskan peserta larian santai dan saringan kesihatan percuma. Menurut Rita, beliau berharap Pesta Selangau diteruskan pada tahun hadapan dan diperbanyakkan lagi dengan pelbagai aktiviti berkaitan dengan kesihatan dan kecergasan agar dapat menarik lebih ramai penyertaan penduduk sekitar. Jadi hari ini bolehlah saya katakan bahawa tema adalah sihat, Selangau sihat. Sebab apa? Sebab semua aktiviti yang diadakan pada hari ini berbentuk mengarah kepada kesihatan. Awal pagi tadi kita telah mengadakan senam aerobik dan selepas itu kita ada fun run, maknanya marathon diadakan awal pagi tadi yang terbagi kepada beberapa bahagian iaitu kategori wanita, lelaki dan juga budak sekolah. Jadi pada petang nanti kita akan mengadakan tarik tali, pertandingan tarik tali. Jadi pada masa yang sama pertandingan futsal juga dijalankan pada masa yang sama sekarang. Jadi bolehlah dikatakan bahawa hari ini aktiviti kita berbentuk kesihatan. Jadi saya berharap pada tahun depan apabila kita mengadakan Pesta Selangau, kita boleh mengadakan berbagai lagi aktiviti untuk kesihatan supaya boleh melibatkan lebih ramai lagi penduduk, lebih ramai. Menjelas lanjut, beliau berkata program ini bukan sahaja diadakan di Selangau tetapi akan diperluaskan di kawasan Sangan dan seterusnya di Sibu Jaya dengan memfokuskan masyarakat di rumah panjang dan kampung-kampung. Manakala di Betong, Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong Muhammad Cikadir menghadiri mesyuarat projek pembangunan hasil hutan bukan kayu nipah di bawah CSRJ CC Petronas di Pejabat Residen Bagan Betong pada Rabu.
Bercakap ringkas, beliau berkata mesyuarat itu bertujuan mencari kaedah untuk meningkatkan sumber pendapatan dan menaik taraf sosioekonomi penduduk setempat melalui penanaman semula pokok nipah atau dikenali sebagai apung dengan penghasilan serta menggalakkan inovasi pengeluaran produk baru berasaskan gula apung. Selain itu, turut diadakan sesi dialog di antara pengusaha gula apung bersama agensi yang terlibat bagi mengenal pasti keperluan dan kehendak pengusaha. Dalam hal itu, Memaci turut menyeru para penyelidik daripada Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS untuk mengenal pasti serta mencadangkan cara penghasilan gula apung secara lebih komersial dan moden bagi menarik minat para pengusaha belia dalam penghasilan gula apung. Dalam perkembangan lain, Memaci bersama agensi pelaksana Jabatan Kerja Raya JKR hadir dalam sesi lawatan tapak projek transformasi luar bandar RTP Dun Kabung 2022 pada Khamis. Sebanyak 24 projek telah disenaraikan untuk projek RTP Dun Kabung bagi tahun 2022. 8 daripada projek tersebut dikendalikan oleh pihak JKR iaitu seperti tertera. Pada sebelah petangnya, Memaci bersama isteri menghadiri sesi randau bersama Kelab Perubatan Sarawak Cawangan Seratok. Beliau kemudiannya menyerahkan sumbangan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM5,000 kepada kelab tersebut bagi tujuan melaksanakan aktiviti kelab. Kepaparan di Miri. Lebuh Raya PAN Borneo Sarawak bahagian Miri Seksyen Pujut WPC 11 dengan panjang keseluruhan 14.563 km akan dirasmikan pembukaannya pada 7 Ogos depan. Residen Bahagian Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata ia akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di perkarangan Permai Mall Miri kelak. Beliau berkata demikian dalam mesyuarat jawatankuasa persediaan majlis perasmian pembukaan Lebuh Raya PAN Borneo Sarawak Bahagian Miri di Bilik Mesyuarat Utama Pejabat Residen Bahagian Miri pada Jumaat. Mesyuarat ini diadakan bagi mendengar taklimat daripada Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak yang disampaikan oleh Timbalan Ketua Projek Unit Lebuh Raya PAN Borneo JKR Sarawak Siti Rafizah Muhammad Kasiran serta melakukan perbincangan dan agihan tugasan kepada agensi. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin malam, saya mewakili warga UKAS ingin mengucapkan Salam Ma'al Hijrah 1444 Hijrah 2022 kepada seluruh umat Islam. Semoga tahun baru ini memberi kita semangat baru untuk mencapai lebih banyak kejayaan cemerlang dalam kehidupan. #Menyebar Fakta Salam UKAS.